Nabi SAW bersabda di dalam kitab yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti. Nabi SAW bersabda, barang siapa memuliakan gurunya, maka sesungguhnya dia telah memuliakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memuliakan Allah, maka tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengadakan program seperti ini, kita nak berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Kita nak berbakti kepada guru-guru kita. Kita berbakti kepada ibu bapa kita bukan setakat berbuat baik sewaktu ibu bapa kita masih ada. Malahan mestilah berterusan kita buat baik sehinggalah ibu bapa kita, guru-guru kita meninggal dunia. Kita sentiasa membuat baik. Anak yang soleh, anak yang taat kepada kedua ibu bapanya, tidak akan melupakan jasa ibu bapanya, tidak akan lupa jasa guru-gurunya. Dia akan tetap berbakti dan membalas jasa arwah-arwah guru-guru dan arwah ibu bapa dan kaum keluarga kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Jadi cara untuk kita mencurahkan bakti kepada arwah-arwah ibu bapa kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia ni banyak. Antaranya iaitulah kita apabila ibu bapa kita meninggal dunia, kaum keluarga kita meninggal dunia, guru-guru kita meninggal dunia, hendaklah kita menyempurnakan urusan jenazah mereka dengan sebaik-baiknya, dengan menurut tuntutan syarak. Bermula daripada memandikan jenazah, menyembahyangkan sehinggalah sempurna mereka disemadikan. Anak yang soleh mestilah turut serta dalam hal ehwal jenazah, perkebumian jenazah ibu bapa dan guru-guru mereka, bukan setakat mengharapkan orang lain yang menyempurnakan jenazah kaum keluarga yang telah meninggal dunia. Dan di antaranya lagi iaitulah hendaklah kita berdoa kepada kedua ibu bapa kita, berdoa kepada guru-guru kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan arwah kaum keluarga kita berada di alam barzakh diangkatkan darjat mereka, diampunkan dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dalam surah Ibrahim ayat 41 menyebut doa yang sangat baik untuk kita amalkan, iaitulah Rabbana ighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosa aku ya Allah, wali walidayya, dan dosa kedua ibu bapaku ya Allah, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan dosa orang yang beriman. Minta Allah Ta'ala ampun seluruh dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma yaqumul hisab, pada hari berlakunya hisab, yakni hari kiamat. Ini adalah kerana mendoakan ibu bapa kita, guru-guru kita ini merupakan di antara ciri-ciri anak yang soleh. Dan dengan mendoakan mereka dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala mengampun dosa mereka dan memberi manfaat kepada mereka semasa mereka berada di alam barzakh yang sedang menanti doa daripada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat darjat ibu bapa kita pada hari kiamat. Diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan
anak-anaknya meminta supaya Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala angkat darjat ibu bapa kita, guru-guru kita. Ini penting. Dan antaranya lagi cara untuk kita berbakti kepada mereka, iaitulah kita kena melaksanakan dan menyempurnakan janji wasiat yang telah dibuat oleh ibu bapa kita, guru-guru kita masa mereka hidup. Kita kena laksanakan sedaya upaya kita. Dan seterusnya, iaitulah kita kena memuliakan, kena memuliakan orang-orang yang menjadi sahabat karib, menjadi teman kepada arwah ibu bapa kita, arwah kaum keluarga kita. Kita kena memuliakan mereka, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, ketika mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki, lalu lelaki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata lelaki itu, "Wahai Rasulullah, masih adakah sesuatu kebaikan yang boleh saya kerjakan untuk kedua ibu bapa saya, padahal kedua ibu bapa saya itu sudah meninggal dunia?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, iaitulah kamu mestilah memohon keampunan bagi kedua ibu bapa kamu." Orang yang banyak berjasa kepada kita, mohon keampunan kepada Allah. Guru kita, mohon supaya Allah Ta'ala ampun dosa guru kita. Kemudian Nabi SAW menyatakan apa lagi? Dan hendaklah melaksanakan janji keduanya sesudah ibu bapa meninggal dunia. Itulah wasiat-wasiat. Tunaikan wasiat-wasiat ibu bapa kita. Dan Nabi SAW menyuruh kita buat apa lagi? Iaitulah berbuat baik apabila ibu bapa kita telah meninggal dunia, iaitulah menghubungkan tali silaturahim. Menghubungkan tali silaturahim. Dan alhamdulillah pada malam ini kita telah melakukan, walaupun jarak kita jauh, tapi kita membuat pertemuan di atas talian ini, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada ahli keluarga kita. Dan apa lagi Nabi SAW menyatakan, menghubungkan silaturahim ini, kerana itulah jasa kedua ibu bapa sangat besar. Dan kita kena memuliakan teman-teman kedua ibu bapa kita. Kena memuliakan teman-teman kedua ibu bapa kita, sangat besar kelebihan dia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa lagi yang perlu kita buat, iaitulah untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita, iaitulah kita kena menziarahi kubur ibu bapa kita. Kena menziarahi kubur ibu bapa kita, kerana ia sangat-sangat dituntut oleh syarak. Kemudian mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati, keluarga kita diberkati. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang menyambung silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Sadaqallahul azim. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.